So, hari ini saya Fatin Syairah selaku moderator anda. Saya juga Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar Eskol Komunikasi Korporat dan Perhubungan, pelajar semester 5 International Business. Jadi hari ni dalam MPOV The Untold Story, kita nak cerita best ke tidak hidup kat bandar ni. Sebab saya daripada kampus Benarim Melaka. Jadi before kita start dulu. Jom sana siapa ya? Hari kita ada. Tak kenal maka tak cinta. Jadi itulah saya, Izzul Ahmad, merupakan Bendahari Kehormat Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cabang Melaka, merupakan student part 5. Last semester dah saya dekat KBM dan dah 3 tahun dah kita bersama di KBM yang kampus satu bangunan tu sahaja. Jadi saya serahkan kepada yang seterusnya. Sikit panjang sikit. Seterusnya awak pula. Nama saya Muhammad Amirul bin Azlin. Boleh panggil saya Amirul. Saya student marketing BA 240. Saya semester 4 and saya proud Arsenal fan. Arsenal fan ada tak dekat dalam ni? Tak observer. Tak tengok bola. Tak tengok lah. Okay. Faham? Satu-satunya bunga di sini kita punya jemputan. Okay. Hello, hi. Nama saya Azian Hisham. Boleh panggil saya Azian. Saya merupakan Presiden Jawatan Kuasa Perwakilan College Tun Mutahi dan saya juga merupakan pelajar International Business semester ke-3. So, sem lepas saya semester 2. Sebelum tu semester? 1. Sem depan semester? 4. Saya nak shout out dekat keluarga Oyen saya. Kenapa nama Oyen? Kenapa Oyen? Boleh pergi JPK KBM ala promote. Minta maaf free promotion. Okay, tak apa, kita bagi peluang lah. Tapi hari ni ramai international business, kroni-kroni international business. Sebab macam kita tahulah kan, macam marketing memang 8 orang je, macam rakyat pelis. Macam belis. Tapi tak apalah kan, orang kata sikit tapi ada, betul tak? So hari ni kita nak bincang pasal best ke tidak hidup di bandar ni. So kita semua ni daripada kampus Benarim Melaka kan. So pertama sekali lah kita soalan pertama. Jadi seronok ke tak sebenarnya lah? Bagi saya macam seronok, tapi dia macam tak seronok juga at the same time. So apa pendapat korang? Saya rasa saya jawablah dulu. Okay, Sebab okay, saya okay, kan okay. 3 tahun dekat Melaka. Nak juga highlight tu kan. Jadi best tak duduk kat bandar sebenarnya? Betul? Kalau saya rasa lah, ini bukan saya rasa, inilah kenyataan yang kita kena terima. Sebenarnya, if you guys dapat kampus Bandar Melaka, sangatlah awak perlu bersyukur. Sebab kita dikelilingi dengan makanan. Kita ada Starbucks. Oh, maafkan saya, isu sensitif sekarang. So, kita ada tilak, kita ada macam-macam ada dekat KBM. Dan apa yang nak cakap, kita nak susah dapat makanan tu tidak. Kita senang dekat dengan bandar, dekat dengan pengangkutan lah. Pengangkutan tu sangat-sangat orang cakap tak perlu risau. Sebab nak pergi Melaka Central, just berapa km je? 1 km je. Nak pergi mall, nak pergi shopping, everything. Sebab nak pergi healing ke, pergi pantai sangat mudah. Kalau kita tengok bandingkan dengan kampus-kampus lain jauh. Jadi kat situ dah macam ada restriction sikit kat situ. Jadi Azian? Bagi saya lah sebab kita berpijak pada bumi yang nyata, tak semuanya manis. Dia ada lebih, ada kurang. Baru seimbang. Ada manis dia, ada pahit dia. So mungkin kalau dekat KBM ni sebenarnya, dia seronok, you tak penat. You nak pergi satu-satu fakulti tu tak penat. Kurang-kurang you naik turun tangga. Tapi naik turun tangga tu cabaran. Betul. Naik turun tangga macam kita tahu kan. Macam kampus kita satu bangunan 16 tingkat. Bayangkanlah kalau nak berebut lift lagi. Kita bukan start daripada floor 1. Kena naik tingkat ke floor 4 dan baru kita boleh naik lift, naik pergi kelas. Nak berebut lagi dengan lecturer tu. Belum lagi yang masuk lift pergi turun bawah dulu baru naik atas. Lift sampai dah penuh dah. Dah tak boleh naik dah. So kalau mungkin itu kekurangan dia. Dia ada kelebihan juga kalau you rasa nak seronok, you rasa dekat tengah bandaraya ni dia accessible. Tapi bila dia accessible, transportation pula masalah. So dia ada win-win situation lah. Dia ada timbang tara dia, ada berat, ada ringan. So macam bagi I seronok ada, susah dia pun ada. Tapi susah tu you ingat. Seronok tu you gembira. So Amirul rasa macam mana? Kerja Pasha. Kerja Pasha. Kita boleh lah jadi
Moderator. Jadi dulu ni tadi duduk college kan. Jadi saya tak tahu lah macam you ni dia cerita duduk luar. Betul. So best tu macam duduk mana eksplorasi. Dia best tu sebab tak duduk college kan. Best lah. Sebab tak ada curfew. Curfew sampai pukul 11 je. Kalau duduk kat bandar ni kena belajar pasal satu self control lah. Satu sebab kita dekat dengan semua benda. So macam self control tu penting. Kalau kita kena belajar untuk say no lah. Kalau contohnya kalau macam tak, saya ajak keluar. Faham so baru saya faham apa sebab Sekarang saya tak begini. Oh tak nak. Okey, faham. Kena belajar self control. Kalau tak kita dekat transaction bank tu merah je. Mula negatif. Macam mana negatif tu? Itulah best lah hidup kat bandar ni sebab kita dekat dengan semua benda. Lepas tu senang. Cumanya kampus kita tu lah satu bangunan 16 tingkat. Okay, in term of best tengok daripada kehidupan macam seronok lah kan. Seronok. Tapi macam nak tahu lah kan, orang kata kalau dekat bandar ni dia macam lebih lebih bebas macam tu. Tapi dari segi peraturan macam mana dekat KBM ni sebenarnya? Rasa ketat ke tak sebenarnya? Okay, untuk saya jawab soalan ketat ke tak, sebenarnya semua UiTM sama betul. je. Semua terikat dengan Akta 174, 173 berkaitan dengan curfew. Macam kita tahu sekarang ni, isu yang timbul adalah curfew. Adakah wajar ataupun tidak curfew tu dimasukkan ataupun tidak? Sebenarnya kalau kita tengok ketat-ketat semua sama. Sebab nak cakap pasal terlalu ketat pun UiTM sangat-sangat berbudi bahasa orang cakap. Kalau datang lewat masuk lewat college, dia tak marah, dia tanya kenapa lewat. Dan tak payahlah macam tiba-tiba kalau Pibin marah terus nak cakap nak naik dekat social media. Tak, sebenarnya itu mengikut budi bahasa masing-masing. Budi bicara. Betul. Budi bicara masing-masing, budi bicara. Dan kalau masuk lambat juga SRK boleh kita kontak SRK semua. Itulah pendapat saya berkaitan dengan peraturan tak berapa ketat lah. Bukan tak berapa ketat, maksud saya. Tak silap. Peraturan tu semua sama sebenarnya. Semua sama. Tak ada. Dia tak ada lebih, tak ada kurang. Tak ada even you dekat bandar sekalipun, you tetap terikat dengan peraturan tu. Sebab so far saya tengok pelajar KBM ni dia orang bergaya juga tapi masih mematuhi SRK. So tak menjadi masalah pun ketat. Kalau ada yang kata macam tak boleh bergaya sebab peraturan ketat, bagi saya you yang salah sebab pakai pakaian tak sepatutnya di tempat menuntut ilmu. Betul tak kan? Saya setuju. So far okey je. For me tak pernah kena saman lah. Saya patut SRK. Fasha sebenarnya SRD. Bukan SRK. Jadi SRD. Rasanya boleh dah. Okay, betul. kita ke soalan seterusnya. Jadi macam kita ni hidup satu bangunan. Orang lain macam KAG, Jasir, semua ada banyak bangunan. Jadi macam mana rasanya hidup di universiti, lagi-lagi tengah degree tapi satu bangunan? Bagi Azian macam mana? Kalau pada Azian lah, saya nak kata mencemburui KAG atau KJM tu mungkin tidak, sebab mungkin dia ada yang ya, ada yang tak. Mungkin dari segi fasiliti sukan dan sebagainya tu mungkin itu kita serba kekurangan lah. Tapi pada saya, masa saya cakap tadi lah, accessibility tu sebenarnya benda yang sangat memudahkan. Saya nak naik HCP ni saya tekan 15, sampai HCP. Tapi macam orang lain kan kena bergerak dari certain places ke certain places. Satu, benda tu time consuming. Lepas tu you pakai energy juga. Tapi mungkin kalau dari segi facility, sebab tempat perkumpulan, you bayangkan ni nak terbakar ni, satu kampus tu nak terbakar. dia masalah sikit dekat situ lah. Sebab dia macam terlalu tinggi, you nak lari kan. Macam masalah. Bayangkan Azian berlari daripada tingkat 16 hingga 1. Bangunan tu terbakar, saya tak datang. Macam tu pula. Okey, faham. Tidur lah kat college. Dah plan. Orang college. Okay. Saya pun nak tambah sikit. Pada asalnya, bila saya dapat tawaran dekat KBM, saya macam mana rupa bentuk KBM ni. Dan bila saya nampak
Masya Allah satu bangunan. Dia macam terkejut kan? Saya ni daripada STBM. Ah, Dan bila masuk degree life ni like macam okay, I thought like ada I campus. dapat KAG like Ha. macam okay, aku boleh berjalan-jalan, dapat sungai. Tapi dapat sungai tu dapat sungai mountain lah, kampung mountain. So, Sungai macam Melaka lah. Sungai Melaka. Jadi sangat-sangat orang cakap bertuah. Siapa yang dapat KBM sangat bertuah. Sebab Sebab saya- insan-insan terpilih je. Macam Azian cakap kan. Macam Azian cakap tekan 15 jumpa HCP. Bukan HCP je. Ada BPF, ada Bendahari, ada ACA. Kalau kita tengok kampus-kampus lain, dorang Allahu Akbar. Kena bawa payung, pegang payung kan. Orang cakap pegang payung, pergi hujan-hujan nak pergi ACA. Bangunan tu ya Allah. Memang berpeluh lah. Sampai tu berpeluh. Sampai tu kalau kat KBM tak. Macam tu. Cuma marah sikit saya daripada Tun Mentahir nak pergi kampus pun saya marah lah. tak bersyukur lah. Tak Orang bersyukur. cakap tak bersyukur. Tapi sekarang ni kan banyak kemudahan. Kalau Mirul, kalau Mungkin dari segi masa ke, dari segi parking makan ke macam mana. parking, Satu bangunan tu. parking susah. Parking kena berebut sebab tengah bandar kan. Sebab tengah bandar so macam ramai pula student KBM yang kita tahu yang bawa kereta. Lepas tu depan tu satu lot parking tu dengan ada kontena je lagi. Pagi-pagi nak berebut lah, datang awal. Keluar rumah pukul 7 dah keluar rumah. Sebab apa? Sebab nak cek parking semata. Tapi rumah awak dekat ayam kan? Tak, Sem 2. Sem 2. Pukul 7 bukan? Sem 2. Oh, okay. Sem 2. Sem 2. Pernah duduk rumah sewa. Rumah sewa saya kat Kelebang. So macam nak ada trafik lagi, nak cek parking lagi. So kena fikir semua benda tu lah. Betul. Tapi saya macam mencemburui jugalah kampus Alor Gajah dengan kampus parking. Yasin sebab dia Bukan sebab parking. bukan sebab parking. Bukan sebab parking. Tak, sebab dia orang ada experience dalam kampus tau. Betul. Experience dalam kampus. Itu yang saya nak. Maybe saya kena lanjutkan peringkat master pula. Tapi master bukan di KAG. Tak ada master kat sini. Sebab saya takut lah kan. Bila saya lanjutkan master, saya dapat KBM lagi. Sebab kat KBM ada Master kan dah. Boleh tak awak cari apa lagi awak nak tambah baik? Tak, saya rasa saya faham. Sebab dulu kan waktu Azian Matrix dulu, sebab kita kan dalam satu kawasan yang berpagar, maksudnya Bendara. time COVID pula tu memang macam penjara. Okay. Tak, basically dekat sini waktu tu kan kalau macam waktu malam ke waktu petang riadah, semua orang boleh turun sekali, duduk sekali dalam, dia macam satu komuniti. Tapi betul. bila dekat KPM, you tak ada benda tu. Dia tak ada komuniti sebab you tak boleh turun satu place sama-sama yada-yada kan. Sebab macam kalau yang perempuan pun nak pergi pun you kena melintas jalan, you kena come across semua kan. Dia orang fikir semua benda tu kan. Effort. So bagi I kurangnya KPM ni dari segi community. Sebab kalau Betul, dulu betul. bila you berpagar, macam korang dekat KJM ke dekat KAG kan, bila kita berpagar, jom pergi ni sama-sama macam tak ada halangan. Betul. Tapi dekat KBM you kena cari, oh nak makan mana, you kena makan kat luar, cari tempat kat luar. Cafe kita dah lah satu, tutup pula. Tapi hari ni kan dah ada tender masuk. baru hari ni. Baru hari ni. Ni broadcast benda ni. Ni broadcast benda ni. Betul. Melengkapi. Sebab pasal cakap ni kan, dalam isu kebajikan dengan kita sendiri juga, mana kat kampus Bandaraya ni, kita kita actually dari segi yang basic itu semua dah dekat. Kita ada auditoria, walaupun sebangunan kita ada juga bilik gerakan, bilik belajar, pusat belajar. Jadi apa lagi sebenarnya actually KBM ni sebenarnya itu kurang kat situ. Bagi saya macam tu je, kita sendiri boleh buat apa yang kalau kampus ni buat, so macam mana kita nak buat. Azan rasa dia macam ni. Ada tu ya. Cukup ke? Dia sebenarnya cukup ke? Tak Sebab cukup nak tampung semua dia student. tidak mampu menampung untuk orang-orang semualah kiranya untuk pelajar kan. Macam kalau kata, tandas ada satu. 300 orang ni, 3,000 orang. Macam mana nak pakai kan? Tapi kita adalah tandas ke arah ada yang tanduk kan. Arah saja, bukan arah satu je. So, Tak, itu analogi mudah je. tarik balik yang buat.
Tapi macam itulah, macam bilik 24 jam. Mungkin kami sebagai resident college memberi peluang pada mereka yang non-resident. Nak pergi sebab kemudahan dia internet dan sebagainya. Kami dekat college, okey kami ada internet dekat college. So samalah macam auditorium. Kalau satu mega event, kalau kata Maya, macam ada je yang tak dapat masuk. Ataupun event-event, macam mana you nak buat event contoh kan dekat Audi kan. Okey kita nak buat event yang ada pergerakan. Okey bangun, dah tampau orang sebelah. Dah tak buat. Ya, memang tak Jadi buat. satu masalah. So sayang dia kat situ lah. Dia memang ada tapi macam buang diri tu. Betul. Sebenarnya untuk buang pelajar sebenarnya dia orang nak datang nak sama Betul. dalam isi jenis tapi sebab tak datang. Betul. Kita patah balik. Tapi itu kalau kita cakap pasal student biasa. Cuba kalau kita cakap pasal student yang OKU, orang baik. Saya rasa macam KBM ni macam kurang mesra lah dengan OKU. Betul tak? Maybe kita nampak like kita bawa suara-suara ni Ah, pada pihak pengurusan. Maybe kita jadikan UiTM adalah satu universiti yang mesra OKU. Betul. Betul? Tapi jangan kita lupa pengurusan kita juga sebenarnya dah ada satu inisiatif untuk membantu pelajar yang kurang upaya ni. Kurang upaya. Dari segi kumpul, kita punya Kumpul. pengangkutan yang dah disediakan tu memang dia disediakan untuk memudahkan mereka yang kurang upaya lah kiranya. So I think that's a very good start. That's a very good move. So And insyaAllah satu in lagi, the future. berkaitan dengan bilik 24 jam, macam kita tahu week 8 sampai week 14 mesti akan penuh dengan student. Sebab tak pernah kosong. Jadi apa yang kami buat adalah MPP sendiri jumpa dengan pihak pengurusan, hantar paperwork untuk besarkan lagi bilik 24 jam tu. Dah lulus lah? Belum lagi, masih dalam proses. Masih dalam Sebab proses. kalau kita nampak pun nak dapat kelulusan tu dari segi bajet kita kena fikir. Betul. Bukan hari ni minta esok dah dapat. Tak boleh macam tu. Sekarang KBM ada ATM. Betul. Kalau kita Pelan-pelan cakap kayu lah. kalau kita cakap pasal ATM sebelum ni kita kena cross pergi Maybank kat belakang, kita kena pergi Bank Rakyat dan sebagainya. Tapi just saya nak share lah, ATM machine is one of my manifesto. Untuk student lah, sebab saya nampak dia bukanlah apa tujuan sebenarnya ATM tu di kampus adalah untuk mengurangkan kadar jenayah. Lagi-lagi dari segi wanita. Takut bila wanita cross the line, cross the road. Okay, maafkan saya. Cross the road. Jadi takut bila malam-malam tu kena ragut ke, kena rompak ke. Jadi inisiatifnya adalah letak satu ATM machine dekat situ. Jadi memudahkanlah. Bukan hanya wanita je, lecturer pun keluarkan duit kat situ. Tak adalah nak pergi naik kereta kan. Semata, betul. So saya nak tanya dekat untuk Miro sendiri kan. Aku pernah dapat sebanyak mimpi kan. So saya macam cara untuk sebagai pelajar KBM. Macam mana daripada POB Miro kan. Bagaimana KBM ni pelajar-pelajar KBM memanfaatkan aktiviti kegiatan belajar. Walaupun dengan wayang sikit, dia rasa maksimumkan sebanyak mungkin. Kalau macam tu kan, kalau macam kita kan ada 16 bangunan. 16 bangunan. Sorry, Tapi kan 16 tingkat. Maybe 50 tahun akan datang kot. InsyaAllah lah, insyaAllah. Boleh. So macam mana student nak memaksimiskan ruang pelajar yang ada dekat KBM tu, dia macam ikut kreativiti lah. Macam hari tu IBUC, tak silap saya dia buat fun day dia dekat level 2 dengan level 3. Saya join benda nampak? tu. cuba bagi tahu level 2, level 3 tu sebenarnya apa? Parking. Parking lecturer. Parking lecturer. Jadi kita guna apa yang ada. Kita janganlah merungut dan macam tak ada tempat nak buat aktiviti. Tak. Selagi ada kemauan mesti ada. Ya, Betul. So saya rasa macam AJK IBUC tu jalankan inisiatif yang saya rasa bagus lah sebab dia maksimiskan parking lot tu. Kalau tak ada siapa guna. Time weekend tak ada siapa guna parking tu. So AJK AJK masak. Masa ada IBC. Beach cleaning.
Suka rakyat. Sukra. Sukra. Azan join ke? Sukra tu. Nampaknya tiga Saya tu. hantar wakil. Hantar wakil. Tapi awak Dia Ahok? nombor 1. Wakil Keluarga lah. Oyen. Keluarga Oyen ni saya menang. Kita bergerak pada next soalan kan. Hmm. Kita tak tahu nama buah dengan Jabatan Sembilan dari Melaka. Mesti dengan cerita banyak sebelum pusat hiburan negeri. Pusat sosial yang which is macam kita tahu perkembangan dia bahas semua. Jadi apa ada kita perkara ini mendatangkan kisah negatif kepada pelajar KBM sendiri? Ada jawab saya tak. Alhamdulillah, Oh, masya-Allah, alhamdulillah. tabarakallah. 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 Allahu Akbar. Janganlah pandang saya. Balik ni ajak safari ya. Balik ni ajak safari. Tak semua tu dosa sebenarnya. Kepada orang beri efek sebenarnya. Bagi saya, boleh ke Azan jawab dulu boleh? Okay, bagi Azan, mana ada tempat yang tak ada tempat berhibur? Betul. Beza dia, you nak pergi ke tak nak? Kalau you nak pergi, tempat tu hujung pelusuk, you pergi juga. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi janganlah pergi jalan tu. Jangan mendorong. Jangan ikut kan. Janganlah pergi jalan tu. Dia kalau nak kata you punya surrounding ke apa, kalau nak pergi seorang, you pergi juga. Dia sebenarnya, macam mana you bawa diri. Sebab dalam hidup ni, orang kata belajar tu biarlah sampai ke negeri China. Jadi, Negara Cina, bukan negeri tak, Cina. dalam phrase tu memang macam Memang tu. negeri Tolong Cina. Google Okey, belakang saya. Kekilafan saya. Jadi, Dah potong. Dah lupa dah tu. Sambung. okay. Kekilafan. Negeri Cina. Negeri Cina. Okay. Kalau you belajar pergi jauh macam mana sekalipun, you kena pandai bawa diri. So macam kita kan, kalau kita nak pergi, kalau you nak pergi, you pergi. Tapi you tahu benda tu buruk, benda tu salah. Manusia, dia tahu dia buat apa. Betul. Beza dia nak buat ke tak nak buat. Tak, kalau kita kan, macam contoh, Amirul pergi kelab. Lepas tu Azan cakap, contoh. Azan cakap, Bagi contoh. Amirul jangan pergi kelab. Amirul nak pergi kelab juga. Dia akan pergi juga. Tapi kelab apa? Kelab, mungkin kelab masak. Kelab masak pergi. Bukan kelab. Betul ke? Macam kita tahu kan. So kita kena tahu juga. Memang dekat semua tempat, hiburan tu mesti ada. Sebab kalau namanya duniawi, itu memang tempat dugaan. Kita tak boleh. Awak rasa tak? Awak rasa? Macam suasana. Awak rasa? Okay. Ramai ke student KBM yang culture shock? Masya Allah, tabarakallah. Saya tak nak cakap apa-apa. Mungkin saya akan naik dalam KBM Corporation lagi. Jangan lah ni. Jadi tidak Ini apa-apa. pendapat saya lah. Bila kita masuk bandar, kita jangan culture shock. I mean Betul, like betul. every campus yang kita pergi jangan culture shock. Betul. Sebab kata Mirul lah kena ada keyakinan diri untuk kita kata say no bila ada orang ajar. Betul? Saya macam terpandang and saya nak jawab bagi jawapan pandangan saya berkaitan dengan Azlan cakap kalau kita nak mana-mana kita boleh hindarkan diri kita. And macam saya cakap, hiburan di sekeliling kita memang akan ada. Cuma and nak cakap pasal gejala maksiat ke apa ke, you tak pergi hiburan, tak pergi kelab pun zina still zina. Betul. Jadi memang akan timbul if you nak buat atau tidak je. Betul. Benda tu. Betul. If you pergi karaoke ke you nak buat zina dalam karaoke, ada kes berkaitan yang tu. Tapi bila kita cakap, janganlah cakap kita pergi kelab ke, pergi apa ke, sebab kita boleh hindar benda tu. Betul. Kita pergi karaoke pun, kita pun pernah pergi karaoke sebab kita stres kan. Waktu kita Tipulah kata tak kan? MDS, depan MDS. Tak ada maafkan saya. Sorry. So kalau Mirul sendiri macam selaku pelajar, rasa ada kesan negatif ke? For me tak sangat, tak ada pun. Dia kesan negatif tu tipulah kalau cakap tak ada kan. Of course ada. Cuma tak besar sangatlah kesan negatif tu. Kalau cakap nak efek study pun rasanya tak pun. Semua atas diri sendiri lah juga. Kata tak ada tu ada. Ada. Memang ada. Tipu kalau kata tak ada. Semua kampus ada. Tapi kalau you memang jenis balik masuk bilik terus tidur, tak pergi kelas Tak balik. sosialnya. Yelah kalau. Azan lah tu. Tapi okey, dia macam ni. Dia macam Penat, ni. kan? Selaku orang bahasa dia macam ni. Kalau kita kata kan ada satu perumpamaan masuk kandang kambing, Keluarkan harimau. mengembik. Masuk kandang
Okey lah, kita terus kepada Sebenarnya saya ingat agaklah Dia saja tau nak track orang. Dia tak tahu bagi kat orang. Okay, anggap je lah macam tu. Tapi dia disebabkan KBM ni dikelilingi tempat bersosial, you janganlah terlalu macam mana Mindset terlalu mengikut disebabkan you ikut kandang kambing. You duduk betul. Kesimpulan je dapat pendek-pendek kita dah tak terkawal. It's all about mindset. Mindset dan cara you guys bawa diri. So last, I nak tanya korang lah, macam korang ni pemimpin-pemimpin dan bakal pemimpin mungkin yang next soon akan jadi lagi tinggi. Kalau diberi peluang menjadi pemimpin pelajar, apa tindakan korang atau solusi yang korang boleh lakukan untuk menambah baik kampus Bandaraya Melaka ni pada pendapat korang lah kan? Kalau dari segi penambahbaikan lah, kalau kita nampak moto capacity college, parking untuk pelajar, sebab saya nampak lah dua benda ni kalau kita tengok sangat-sangat crucial. And saya juga nak share lah fun fact berkaitan dengan jumlah student dekat Bandaraya. More than 70% student Bandaraya adalah pelajar NR. Dan hanya 600 ke 700 sahaja student yang berada di college. Jadi kalau kita nampak student yang datang ke KBM ni bukanlah semua orang senang, kan? Jadi kita tengok, kita tambah baik apa yang patut. Maksudnya daripada segi college, dari segi pagi. Kenapa saya gelak? Betul lah tu. Awak gelak tu apa? Saya ingat kambing. Okey, kita move on dengan kambing. Kita masuk ke Soalan next apa? Dia bermain-main di fikiran saya. Saya tak boleh halang. Kami kena keluar daripada kandang. Itulah. Dan macam saya nak tambah sikit lah kan, dari segi fasiliti sukan macam mana? KBM ni tak bersukan ke duduk bandar? Okey. Awak nak jawab ke? Tak apa, awak Okey. macam. Pada pendapat saya lah, selaku yang perwakilan di college, kalau macam sebelum ni dekat Tun Mamat, College Tun Mamat, kita ada fasiliti ladang futsal. Kenapa jagung? Menas. Itu di Jackson. di Bandaraya. Kita ada padang futsal, kita ada tempat you nak main frisbee boleh, nak main Volleyball. futsal boleh, main volleyball boleh. Lepas tu baru-baru ni kita letak basketball, kita ada bola jaring, semua boleh main dekat situ. Tapi itu terhad. Macam kita tahu dari segi bola ke apa tu, penyediaan tu macam mana dia kurang. Kita tak boleh nak provide benda tu sebab kita pun menunggu daripada unit sukan untuk menyediakan dan sebagainya. Dia macam ni, kalau kita katakan masalah fasiliti ni, kita boleh ada 1000 idea sekalipun. Kita boleh ada macam-macam penambahbaikan yang kita nak buat. Tapi isu dia adalah pada costing. Betul. Isu dia pada duit. Kos. Macam mana kita nak cari duit? Mungkin boleh slow-slow. Tapi benda tu ambil masa. Usaha tu dia adalah usaha yang berpanjangan. So macam kalau kata fasiliti dekat college pasal lift ke apa, takkan saya nak gantikan lift tu. Macam mana? Robohkanlah college tu. Kalau dekat KBM daripada 1 sampai 4 saya kena naik tangga, takkan saya nak buang tangga tu. Letak apa escalator? Saya Dulu escalator tu awak ingat boleh pusing-pusing. dia isu dia sekarang ni sebab Kos. Betul kos. Macam mana kita nak cari kos. Jadi kalau pada pendapat Azlan lah untuk menjawab soalan Fasha, apa penambahbaikan yang Azlan nak buat, disebabkan kita kata isu costing ni memang satu isu yang besar, isu yang berpanjangan. Dia Jadi bukan isu yang besar, dia isu yang sensitif sikit untuk kita betul. bahaskan. Tapi Betul. Yang cakap pasal costing ni kita kena serahkan pada pihak pengurusan. Betul. Dan kita hanya menyampaikan, menyuarakan apa yang pihak pelajar minta dan kita nampak dan bagi kepada pihak atasan. Sebab setiap satu yang kita nak buat tu harganya tu besar. Betul. Bukannya kecil-kecil, bukan RM1, RM2. Boleh makan ratusan ribu dan sebagainya. Betul. Kan. Okay, jadi pada pendapat Azlan lah, kalau Azlan penambahbaikan yang Azlan nak buat, sebenarnya korang pernah dengar tak orang kata kan, kalau dekat degree life ni you lonely. Betul. Dekat degree life ni rasa macam seorang-seorang. Mula-mula
Mula-mula Azan tak rasa macam tu. Mula Azan rasa macam okey je, macam I selalu surrounded dengan orang-orang apa semua kan. Betul. Tapi lama-lama I faham kenapa rasa sunyi tu sebenarnya. Lama-lama tu macam betul lah, sunyi je sebenarnya masuk degree ni. Dia tak sama macam sebelum-sebelum ni kan, matrix ke STPM ke apa kan. So kalau Azan nak buat semua orang rasa included. I want everyone to feel at home. Nak semua orang rasa warm yang I rasa. Faham tak? Bila you masuk society ke, you masuk, macam dulu kita masuk MBS sama-sama mafioso, dia rasa it feels like home. Dia rasa sangat warm. Macam mungkin Azan dia fikir SNPP, MPP, MASA, semua tu macam satu keluarga yang faham tak? Yang nyaman orang kata nyaman. So I nak semua orang rasa included. I nak aktiviti yang orang, dia bukan setakat aktiviti menang balik. Tak. Dia aktiviti yang you boleh bergaul, yang you boleh actually make connection. Socialize lah. Dia bukan setakat degree ni je. Maksudnya setakat kita pergi habis degree, kita still contact dengan dia. Contact. Networking is also very important. Nanti in the future you nak bekerja, you nak cari kenalan, you kenal orang ni boleh tolong macam ni macam tu. Satu hari you perlukan bantuan, ada orang nak tolong. So bagi Azan, benda yang berpanjangan, benda yang membantu dan you aplikasikan dalam hidup tu sebenarnya lagi penting daripada yang atas paper je. So kalau pada Azan nak buat benda-benda yang boleh mengeratkan, boleh merapatkan dan memberi kesan lah. So kalau Azan. Nampaknya kita dah kita nak borak lama lagi, tapi masa sangat cemburukan kita lah hari ni. So hari ni banyaklah kita belajar kan sebenarnya best ke tak hidup dekat kampus Bandaraya Melaka ni sebenarnya is a best. Walaupun kita orang satu bangunan, kita orang still enjoy life as student sama macam kampus-kampus lain. So yang siapa dapat surat tawaran kampus Bandaraya Melaka macam sedih je, jangan sedih korang. Kita try campus lah, okay? Have fun, okay? Kita jumpa dekat lift. Ramai ya. Jumpa jodoh-jodoh mereka dekat dalam satu di KBM. So sebelum kita akhiri ni kan, saya naklah kan kita ni describe lah diri kita 3 perkataan supaya semua macam, so how will you describe yourself dalam 3 perkataan? Kalau saya describe diri saya lah kan, selaku saya ni seorang yang kreatif, saya ni seorang yang adventure, and last kali saya ni seorang yang setia. Okay, korang pun macam mana? 3 perkataan ni. Amirul. Yang pertama, Amirul ni pemayu sikit. Sekarang betul lah, dia orang baru dia macam Cubalah macam saya hot. Dia pemayu sikit lah. Awal-awal je lah, tapi lama-lama tak pun. Malu, lepas tu kedua open-minded. Oh my god. So, I'm open to talk about anything lah. So itu yang kedua. Yang ketiga, saya ni tepati masa. tadi kita jadi gerak berapa tadi? Dulu. Saya ni pun dah kereta lama. Aku pun dah gitu. Saya pun dah kereta. Ada orang nak ajak balik college. Orang-orang macam Miro ni memang layaklah jadi pemimpin. Tapi nak syarat boleh? Syarat dekat Ayam Boy lah. Dia orang banyak support, banyak dorong saya dalam organisasi ni lah. Okay, Kak Izzul pula? 3 pula. Saya banyak tau nak share, tapi 3 tu terlalu limited. So, ya betul. Okay, 3. Bagi saya, yang pertama adalah saya seorang yang aktif. Betul. Bukan sahaja pada society, bukan sahaja pada MPP, bukan sahaja Mafioso. Mafioso, friendly, La Casa, and saya aktif sukan, Betul. tarian, Betul. dan sebagainya lah. Serba boleh orang cakap. Yang kedua adalah saya seorang yang committed. Segala tugas yang saya dapat, saya laksanakan dengan baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, talented. Ini
bukan orang nak cakap apa, bukan saya nak claim, self claim benda ni. Cumanya saya pun terkejut dengan apa yang saya ada. Sebab apa yang saya build sampai sekarang adalah itulah yang saya berfikir sejak saya secondary school. Dan saya seorang yang atur perjalanan hidup saya. Itulah talented dari segi semua benda. So kira beruntung lah. Betul. Saya macam tertarik nak dengar Azlan punya. Adakah nak sebut pasal kambing lagi? Dah keluar. Masukkan dalam aku. Okay. Saya kalau nak describe diri saya pemalu. Janganlah macam tu. Macam pelik. Okay. Saya boleh describe diri saya sebagai Wong. Boleh? Boleh. Okay, saya terima. Saya pula terima. Okay. Yang kedua, approachable. Okay. Okay. Yang ketiga, Mood air gepuk ke? Mood maker. boleh ke? Mood maker. Ya ke? Yelah. Saya tak tahu. Saya tak sempat habis fikir tadi. Dua je. Saya cakap dua je. Saya nak tunggu korang cakap apa saya masuk ni. Mood maker. Tapi Dan Azlan sebenarnya suka makan lah. I mean like bukanlah suka makan. Dia suka pergi mengajak orang makan. ayam gepuk. Ayam gepuk. Sikit-sikit dah galbi Ayam lah. gepuk. Ayam gepuk. Dah galbi tak nak? Itu suka juga. Tapi mungkin lama-lama dah kenal saya cakap saya mental. Soal tu saya Syam. Tapi itu tak betul. Sebab saya memang suka macam itu tak betul. So saya cakap yang ketiga saya Apa? Lama sangat ni. lama betul ni. Mood maker. Okey lah, boleh lah. Tapi kalau nak panggil saya jadi MC pula. Jual lagi. Tapi jelah pasal saya. Menarik Azlan. So kita pun dah di penghujung. So MPOV The Untold Story. We end our session today. 3, 2, 1.